Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar pengurusan perniagaan. Dan pada kuliah kali ini kita akan sambung, masih lagi berada pada bab 2 pengurusan, dan pada hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan 2.3 pengorganisasian, dan kita akan menyentuh lagi 2.3.2 elemen di dalam pengorganisasian. Terdapat 6 elemen pengorganisasian. Yang pertama adalah pengkhususan kerja. Yang kedua adalah penjabatan. Ketiga adalah rantaian arahan. Di dalam rantaian arahan ini kita akan sentuh dua perkara, iaitu autoriti dan kesatuan arahan. Keempat, jangkauan kawalan. Di dalam jangkauan kawalan terdapat dua perkara yang kita akan sentuh, iaitu jangkauan kawalan luas dan jangkauan kawalan sempit. Seterusnya, yang kelima adalah delegasi ataupun penurunan kuasa. Di sini kita akan sentuh dua bentuk delegasi atau penurunan kuasa, iaitu pemusatan dan pemencaran. Seterusnya adalah keformalan. Kita lihat yang pertama, iaitu pengkhususan kerja. Pengkhususan kerja ini merujuk kepada pembahagian sesuatu aktiviti kerja ataupun tugas kepada komponen-komponen yang lebih khusus. Bermaksud bahawa pekerja hanya akan menumpukan di dalam melakukan sejenis pekerjaan atau aktiviti tertentu sahaja mengikut kemahiran ataupun kepakaran seseorang pekerja. Sebagai contoh, restoran McDonald, di mana restoran tersebut mengamalkan pengkhususan kerja di kalangan pekerja McDonald dan untuk menyediakan makanan segera. Apakah pengkhususan yang dilakukan di restoran McDonald? Contoh, pekerja yang ditugaskan di bahagian kaunter hanya akan menguruskan bahagian kaunter sahaja. Pekerja yang bertugas di bahagian dapur akan menguruskan bahagian dapur sahaja. Pekerja yang ditugaskan di bahagian yang lain pun sama. Mereka akan melakukan satu kerja sahaja. Bukan setakat di restoran McDonald, tetapi di tempat lain, KFC ataupun di tempat lain, keadaannya pun adalah sama. Okey, ni sebagai contohlah. Kaunter menerima pesanan dilakukan oleh pekerja A, dan di kaunter penyediaan minuman dilakukan oleh pekerja B yang menyediakan burger, pekerja C menggoreng kentang, pekerja D menyediakan minuman, dan kemudian kaunter penyerahan pesanan dilakukan oleh pekerja E. Apakah kebaikan pengkhususan kerja di sini? Okay. Yang pertama, dapat meningkatkan kemahiran pekerja dan kebolehan melakukan sesuatu kerja. Pekerja akan menjadi semakin mahir apabila melakukan sesuatu kerja itu secara berulang-ulang, dan ini akan meningkatkan kemahiran pekerja itu sendiri. Yang kedua, dapat meningkatkan produktiviti disebabkan pekerja telah mahir terhadap satu kerja. Jadi proses pekerja melakukan kerja itu akan menjadi semakin cekap dan semakin pantas. Seterusnya, yang ketiga, kerja dapat disiapkan dengan lebih cepat dan dapat menjimatkan masa. Seterusnya, dapat menjimatkan kos latihan. Disebabkan pekerja ini melakukan satu kerja, dia lebih mahir dan dia akan cekap. Dengan ini, pihak pengurusan tidak perlu menyediakan latihan yang banyak kepada pekerja. Seterusnya, penggunaan sumber yang lebih efisien. Maksudnya di sini sumber-sumber akan digunakan secara lebih cekap, Jadi tidak berlaku sebarang pembaziran. Seterusnya, apakah dia kelemahan di dalam pengkhususan kerja? Kelemahan yang pertama adalah kurang kreativiti
di mana pekerja hanya melakukan kerja yang sama dan tiada sebarang pembaharuan. Di sini maksudnya, apabila pekerja melakukan kerja yang sama sentiasa, tiada sebarang kreativiti. Kemudian yang kedua, pekerja akan cepat rasa bosan dan juga malas. Hari ini pekerja melakukan perkara yang sama. Besok pekerja datang dan dia akan melakukan kerja yang sama. Dan perkara ini akan berulangan dan berterusan. Dan ini akan menimbulkan rasa bosan dan malas di kalangan pekerja. Seterusnya, pekerja tidak dapat menguasai bidang baru. Disebabkan pengurusan kerja ini, pekerja hanya melakukan satu kerja. Walaupun di dalam organisasi tersebut ada beberapa tugas-tugas yang lain. Tetapi ianya tidak dapat dikuasai pesan daripada pengkhususan kerja. Seterusnya, pekerja tidak berpeluang menunjukkan bakat baru. Kemudian, produktiviti akan menurun dan konsentrasi pun akan menurun. Sebab setelah melakukan satu tugas itu secara berulangan untuk tempoh yang lama, kadang-kadang menyebabkan produktiviti akan semakin merosot. Kemudian seterusnya dapat meningkatkan kos latihan sekiranya ada sebarang perubahan terhadap gaya kerja yang dilakukan. Kos latihan akan meningkat apabila gaya kerja akan berubah. Biasanya sesuatu gaya itu akan berubah apabila ada situasi yang berlaku. Contohnya macam sekarang berlakunya COVID-19 menyebabkan gaya kerja pun berubah. Gaya kerja pun berubah. Dan ini akan menambahkan kos latihan kepada pekerja. Kita ambil contoh COVID-19. Apabila berlakunya COVID-19, kerja akan dilakukan di rumah. Bila kerja dilakukan di rumah, banyak menggunakan perisian-perisian tertentu. Dan ini akan menyebabkan kos meningkat untuk memberi latihan dalam bidang online, dalam bidang teknologi kepada pekerja. Okey, seterusnya kita lihat yang kedua, penjabatan. Penjabatan ini bermaksud menyusun sumber-sumber yang ada dengan cara yang efisien dan berkesan. Aktiviti yang sama akan diletakkan di bawah satu unit. Aktiviti yang sama akan diletakkan di bawah satu unit ataupun bahagian atau kumpulan. Bermaksud bahawa dalam organisasi terdapat berbagai aktiviti. Penjabatan maksudnya di sini, berbagai aktiviti tadi itu akan dikelompokkan dalam satu bahagian ataupun satu unit. Dan proses pengumpulan ataupun penyatuan ini dilakukan dengan menyatukan semua kegiatan yang sama dengan cara yang sesuai dan praktikal, dan ia dikenali sebagai penjabatan. Dan biasanya organisasi ini akan membentuk penjabatan bergantung kepada aktiviti utama organisasi tersebut. Dan untuk tujuan ini, carta organisasi akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana tugas tersebut diagih, dikelompok dan juga ditempatkan. Okey, ini adalah contoh carta organisasi RESB. Di mana kalau kita lihat di sini, penjabatan dilakukan. Kalau kita lihat di sini ada beberapa jabatan. Kita lihat ada jabatan pentadbiran dan sumber manusia, jabatan perancangan korporat, jabatan keuangan dan perakaunan, jabatan peladangan, jabatan perkilangan dan pemasaran, jabatan kejuruteraan dan jabatan ernas. Dan penjabatan ini dilakukan dengan mengkelompokkan tugas mengikut fungsi. Setiap jabatan akan melakukan tugas yang sama ataupun hampir sama. Kita ambil contoh bahagian perkilangan dan pemasaran, di mana di sini jabatan ini akan menguruskan kilang berkaitan tentang makanan dan unit pemasaran sahaja. Ia tidak akan melakukan tugas yang lain. Okey, kita lihat seterusnya yang ketiga, rantaian arahan.
Rantaian arahan ini merujuk kepada garisan autoriti. Dalam carta organisasi ada garisan autoriti. Garisan autoriti ini akan menunjukkan hubungan langsung di antara ketua di atas dengan bahagian paling bawah yang akan menggambarkan siapa melapor kepada siapa. Kita ambil contoh, ini adalah contoh carta organisasi. Okey, rantaian arahan merujuk kepada garisan autoriti. Garisan berada di sini. Yang mana garisan ini akan menghubungkan di antara ketua di atas, pengarah urusan sehinggalah kepada pekerja yang berada di bawah. Okay, rantaian arahan ini akan menunjukkan sistem pelaporan dalam organisasi. Okay, arahan bergerak daripada atas. Ini kita kena faham. Arahan bergerak daripada atas. Manakala accountability. Apa di accountability ni? Kebertanggungjawabpan. Bergerak daripada bawah ke atas. Maksudnya di sini pihak pengurusan akan memberi arahan daripada atas ke bawah. Maksudnya contoh pekerja perlu dapat arahan daripada penyelia. Penyelia perlu mendapat arahan daripada pengurus. Pengurus akan mendapat arahan daripada pengarah bahagian. Manakala pengarah bahagian akan mendapat arahan daripada pengarah urusan. Okay. Seterusnya, dari segi accountability, maksudnya pekerja akan bertanggungjawab terhadap penyelia. Maksudnya setiap kerja yang dilakukan ini pekerja ni akan bertanggungjawab ke atas apa kerja yang dilakukan kepada penyelia mereka. Seterusnya, yang ketiga, di dalam rantaian arahan ada dua perkara yang kita akan sentuh. Yang pertama adalah autoriti. Apakah dia autoriti? Dia adalah hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menjalankan sesuatu kerja. Saya ulang sekali lagi, autoriti adalah hak untuk membuat keputusan. Tanpa autoriti, seseorang itu tidak boleh membuat sebarang keputusan ataupun mengambil sesuatu tindakan. Dan semua pengurus akan mempunyai autoriti. Tetapi autoriti yang dimiliki adalah berbeza berdasarkan kepada peringkat pengurusan di mana mereka berada. Kita dah maklum bahawa dalam organisasi terdapat 3 peringkat pengurusan, iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Setiap pengurus ini mempunyai tahap autoriti yang berbeza. Autoriti bukan saja membolehkan pengurus membuat keputusan, mengambil tindakan ke atas keputusannya, tetapi juga membolehkan pengurus mengarah dan menurunkan kuasanya kepada staf bawahannya. Dan di sini terdapat 2 jenis autoriti, iaitu autoriti lini dan autoriti staf. Okey, seterusnya kita akan lihat autoriti lini. Autoriti lini adalah hak yang dimiliki oleh pengurus untuk mengarah dan mengawal aktiviti staf bawahannya untuk mencapai objektif organisasi. Autoriti ini adalah dia akan mengalir ke bawah melalui rantaian arahan. Bermaksud bahawa autoriti ini mengalir daripada atas ke bawah, daripada pihak pengurusan yang tertinggi akan mengalir kepada pihak pengurusan pertengahan dan akan turun kepada pihak pengurusan bawahan. Autoriti berkait rapat dengan objektif dan juga proses organisasi. Pengurus lini akan bertanggungjawab secara langsung dalam melaksanakan tugas bagi mencapai matlamat organisasi. Sebagai contoh, pengurus pemasaran akan mengarahkan pasukan pemasaran. Mengarahkan di sini itu adalah autoriti lini. Kenapa pengurus pemasaran boleh
mengarahkan pasukan pemasaran. Sebab beliau mempunyai authority lini. Pengurus pemasaran mengarahkan pasukan pemasaran untuk menjalankan penyelidikan pemasaran berkaitan trend pakaian remaja masa kini. Seterusnya. Okey, kita lihat daripada gambar rajah di sini, kita lihat authority lini. Authority lini ini ditandai daripada garisan. Garisan kalau kita lihat garisan. Inilah garisan. Bermaksud pengarah mempunyai authority lini untuk memberi arahan kepada pengarah pemasaran, pengarah operasi, pengarah sumber manusia dan pengarah akaun. Kemudian, pengarah operasi mempunyai authority lini untuk memberikan arahan kepada unit 1, iaitu pengurus di bahagian unit 1. Dan juga memberikan arahan kepada unit 2, iaitu pengurus di unit 2. Dan kita lihat kemudian unit 1, pengurus, boleh memberi arahan ke bahagian sumber manusia, operasi, akaun dan pemasaran. Kita lihat seterusnya, authority staff. Authority staff merujuk kepada pengurus yang dilantik hanya sebagai sokongan kepada fungsi lini dan tidak diberikan kuasa untuk mengarah orang lain melalui rantaian arahan. Berbeza dengan authority lini, authority staff ini hanya sebagai sokongan kepada fungsi lini. Dan authority staff akan memberikan sokongan kepada fungsi lini dengan cara memberikan nasihat ataupun cadangan ataupun membuat penyelidikan ataupun menyediakan perkhidmatan pakar dan juga perkhidmatan khusus. Sebagai contoh, eksekutif perundangan hanya boleh memberikan nasihat kepada pengurus sumber manusia tentang tindakan untuk memecat pekerja berkaitan salah laku mengikut undang-undang buruh. Okey, kita lihat rajah di sini. Okey. Authority staff ditandai dengan garisan putus-putus. Bermaksud bahawa eksekutif perundangan hanya memberikan nasihat saja kepada bahagian sumber manusia ataupun memberi nasihat kepada bahagian-bahagian yang lain. Dan ia adalah sebagai satu bentuk nasihat, bukannya arahan. Okey, kita lihat seterusnya. Seterusnya yang B adalah kesatuan arahan. Kesatuan arahan ini merujuk kepada setiap pekerja di dalam organisasi hanya melapor kepada seorang ketua saja. Maksud dia bahawa dalam sebuah organisasi, seorang pekerja hanya ada seorang ketua. Pada ketua tersebutlah beliau akan memberikan laporan. Setiap pekerja hanya ada seorang ketua. Contoh di sini, pengurus kewangan mempunyai 2 orang pegawai, iaitu pegawai akaun 1 dan pegawai akaun 2. Bermaksud bahawa pegawai akaun 1 akan memberikan laporan kepada pengurus kewangan. Kemudian yang keempat adalah jangkauan kawalan. Jangkauan kawalan ini merujuk kepada bilangan staf bawahan yang melapor terus kepada seorang ketua ataupun pengurus. Bilangan, dia merujuk kepada bilangan. Dan jangkauan kawalan ini akan memberikan kesan kepada interaksi di antara pengurus dan juga staf bawahan, serta keberkesanan penyediaan staf bawahan oleh pengurus. Bermaksud bahawa sekiranya jangkauan kawalan sempit,
sempit ni merujuk kepada, ni sempit yang kawan-kawalan sempit merujuk kepada bilangan pekerja di bawah kawalan adalah sedikit. Manakala jangkauan kawalan luas, bilangan staf bawahan adalah ramai. Sekiranya ramai dan sedikit ini akan memberikan kesan kepada interaksi dan juga keberkesanan penyeliaan. Contoh, dua buah organisasi masing-masing mempunyai 4,100 orang pekerja. Okey. Berdasarkan gambar di sebelah, jangkauan kawalan tahap pengurus organisasi A ialah 4, manakala organisasi A 4, manakala jangkauan kawalan tahap pengurus di organisasi B adalah 8. Ini maksudnya, bagi jangkauan kawalan luas, bilangan staf. Kita tengok di sini, bilangan staf. Bilangan staf yang diletakkan di bawah kawalan pengurus adalah ramai. Kalau kita lihat di sini, dalam jangkauan kawalan luas, ada berapa staf di bawah seorang ketua? 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan yang kedua, bagi jangkauan kawalan sempit, bilangan staf yang diletakkan di bawah seorang pengurus adalah sedikit. Kita ambil contoh. Untuk pengurus di sini, pengurus ini akan membuat kawalan terhadap 2 staf di sini. Kemudian, staf di sini akan buat kawalan terhadap 2 lagi staf di bawahnya. Dan pengurus di sini akan buat kawalan lagi 2 lagi staf di bawahnya. Jadi pelajar-pelajar boleh nampak perbezaan di antara jangkauan kawalan luas dan jangkauan kawalan sempit. Okey, seterusnya kita pergi yang kelima, delegasi ataupun penurunan kuasa. Okey, delegasi atau penurunan kuasa ini bermaksud satu cara untuk menumpukan kuasa kepada individu tertentu dengan memberikannya autoriti. Autoriti ni apa? Kuasa ataupun hak untuk membuat keputusan. Yang kedua, tanggungjawab, sumber dan juga kuasa. Dan delegasi ini bertanggungjawab untuk, jadi mereka yang diturunkan kuasa akan bertanggungjawab untuk membuat keputusan dan kemudian boleh menurunkan kuasa yang terkawal, kemudian mewujudkan suasana agar pekerja dapat menggunakan keupayaan semaksimum mungkin untuk mencapai matlamat organisasi. Dan kemudian delegasi tugas ini berlaku apabila autoriti diagihkan secara penurunan kuasa di dalam sesebuah organisasi. Dan terdapat 2 jenis delegasi tugas, iaitu pemusatan dan pemencaran. Okey, maksudnya macam ni. Untuk delegasi atau penurunan kuasa, kuasa yang ada pada pengurus besar akan diturunkan kepada ketua jabatan ataupun pengurus jualan. Itu maksudnya. Dan kemudian kuasa yang ada pada pengurus jualan ini dia akan turunkan kepada naib pengurus. Macam tu. Dan berikutlah. Jadi itu yang kita lihat dalam slide di sini, dia boleh menggunakan keupayaan mereka semaksimum yang mungkin. Jadi pihak yang pekerja yang diberikan penurunan kuasa, dia boleh gunakan keupayaan mereka untuk melakukan tugas dengan baik. Kemudian kita lihat seterusnya, apakah itu pemusatan? Pemusatan yang pertama, autoriti dan keputusan hanya tertumpu pada peringkat atasan dan hanya sedikit ataupun terbatas autoriti membuat keputusan diberikan kepada peringkat bawahan. Maksudnya macam ni, katakan ada pengurus besar, hanya sedikit saja autoriti dan keputusan diturunkan kepada penolong pengurus atau naib pengurus. Keputusan dibuat oleh pihak atasan yang mempunyai autoriti, pekerja hanya menerima arahan yang diputuskan oleh pihak atasan. Bermaksud pengurus besar ataupun ketua pengurus hanya turunkan sedikit autoriti saja.
Dan kemudian proses contoh lagi, proses pembuatan keputusan ini banyak dibuat oleh ibu pejabat atau amat sedikit di cawangan. Ambil contoh, katakan syarikat ini mempunyai beberapa cawangan. Ibu pejabat terletak di Kuala Lumpur dan cawangan ini berada di negeri-negeri. Keputusan banyak dilakukan di peringkat ibu pejabat. Maksud dia, apabila cawangan menghadapi masalah, cawangan akan merujuk kepada ibu pejabat. Dan kemudian ibu pejabat yang akan membuat keputusan. Okay. Kita ambil contoh di sini, contohnya untuk meluluskan pinjaman bank yang melebihi 1 juta. Keputusan dibuat di peringkat ibu pejabat oleh pengurus besar. Kemudian kita lihat lagi yang kedua adalah pemencaran. Pemencaran ini maksudnya proses membuat keputusan. Proses buat keputusan diagihkan ke semua peringkat yang lebih rendah di dalam hierarki autoriti organisasi. Maksudnya, pengurus besar akan turunkan banyak autoriti kepada pengurus yang lebih rendah. Ataupun naik pengurus akan turunkan banyak autoriti kepada peringkat yang lebih rendah. Di sini kita lihat pengurus di setiap peringkat organisasi diberikan kuasa untuk membuat keputusan dan melibatkan pengurus bawahan di dalam penetapan objektif. Proses membuat keputusan ini banyak dilakukan di peringkat cawangan. Contohnya, macam tadi itu, syarikat mempunyai beberapa cawangan dan ibu pejabat akan turunkan kuasa tersebut ke setiap peringkat cawangan. Contoh di sini, keputusan untuk meluluskan pinjaman kurang daripada 1 juta akan dilakukan atau diputuskan oleh pengurus di peringkat cawangan masing-masing. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada yang keenam. Keenam dipanggil sebagai keformulan. Ia merujuk kepada sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi diseragamkan dan sejauh mana tingkah laku pekerja dipandu oleh peraturan dan juga prosedur. Dalam organisasi formal terdapat penerangan yang jelas tentang pekerjaan, peraturan organisasi, yang mana prosedur yang jelas ini meliputi proses kerja dan kesannya kepada pekerja akan dapat melakukan tugasan dengan baik. Sekiranya organisasi mempunyai tahap keformulan yang rendah, pekerja tidak dapat melakukan tugasan dengan baik. Okay. Kita akan tengok di sini. Ada beberapa perkara yang saya kena terangkan pada pelajar. Yang pertama ialah maksudnya tugas organisasi itu akan diseragamkan. Contoh, waktu bekerja, pakaian. Kalau kita ambil contoh seperti McDonald, pakaian yang digunakan, waktu bekerjanya. Okay. Kemudian prosedur, apa yang perlu dilakukan. Maksudnya apabila dia mula melakukan kerja, apakah tugas yang dia perlu lakukan. Okay. Dan ini juga meliputi peraturan organisasi. Peraturan waktu bekerja pukul berapa, balik pukul berapa. Kemudian peraturan yang lain seperti cuti ataupun cuti ataupun macam manakah sekiranya ada aduan daripada pelanggan, apa yang perlu dilakukan oleh setiap pekerja. Jadi itu maksudnya tujuan formulan ini supaya pekerja dapat melakukan tugasan dengan baik. Maksudnya setiap tugas setiap pekerja tahu apa yang dia lakukan. Waktu bekerja dia tahu, pakaian dia tahu, kemudian tugas-tugas yang lain semuanya adalah seragam. Kemudian kita lihat yang seterusnya, apakah 2.3 kita berada dalam perorganisasian. Kita akan sentuh 2.3.2 elemen di dalam perorganisasian. Kita akan lihat yang pertama, carta organisasi. Carta organisasi ini adalah satu sistem atau jaringan formal tentang perkaitan dan hubungan antara tugas dan aktiviti yang berlainan.
Dan ia juga akan menggambarkan hubungan di antara pelbagai tahap pengurusan. Kita sedia maklum, tahap pengurusan dalam organisasi ada 3 yang kita belajar. Yang pertama, tahap pengurusan atasan, pertengahan dan bawahan. Dan dalam carta organisasi ini akan membentuk struktur lini dan juga struktur staf melalui carta organisasi. Maksudnya kita akan tengok carta organisasi, daripada situ kita dapat melihat apakah struktur lini dan juga staf yang berlaku dalam carta organisasi. Okey, terdapat tiga jenis carta organisasi. Yang pertama menggunakan struktur fungsian, yang kedua struktur divisional dan yang ketiga adalah struktur metrik. Okey, kita lihat yang pertama, struktur fungsian. Fungsian ini maksudnya mengelompokkan kumpulan yang mempunyai persamaan atau berkait dengan dalam kemahiran pekerjaan. Maksudnya di sini setiap pekerja akan dikelompokkan kepada satu kumpulan yang mempunyai persamaan tugas. Contoh, bahagian pengeluaran akan dikelompokkan di satu tempat ataupun tugas bahagian ini adalah pengeluaran. Begitu juga dengan lain. Contoh, bahagian ini adalah berkaitan tentang keuangan. Dan dia akan, beberapa pekerja yang dikelompokkan di situ akan membuat kerja yang sama dan mempunyai kemahiran yang sama dalam melakukan tugas. Dan biasanya pejabatan ini adalah pejabatan yang paling asas yang lazim digunakan oleh organisasi kecil yang mempunyai produk yang terhad. Contoh struktur fungsian seperti jabatan pengeluaran, jabatan keuangan, jabatan pemasaran, jabatan sumber manusia. Itu contoh dia. Okey, kita lihat apakah ciri-ciri dan struktur fungsian. Yang pertama, dikelaskan mengikut fungsi utama atau iaitu berdasarkan kepada kemahiran. Contoh, kemahiran dalam pengeluaran, kemahiran dalam pemasaran ataupun sumber manusia. Dan kedudukan ahli adalah berdasarkan kepada persamaan dalam kepakaran, kemahiran dan juga aktiviti kerja. Okey, kita ambil contoh. Untuk bahagian pengeluaran, aktiviti yang dilakukan adalah berkaitan dengan penghilangan produk. Macam mana nak hasilkan produk. Untuk bahagian pemasaran, aktiviti yang dilakukan berkaitan dengan promosi ataupun jualan produk. Bagi jabatan sumber manusia, bertanggungjawab untuk mengambil dan mengekalkan pekerja yang berpotensi. Dan untuk jabatan keuangan, untuk mendapatkan dan menguruskan sumber dana. Okey, inilah bentuk struktur organisasi fungsian. Bermaksud bahawa di atas kali ini adalah pengurus besar dan ia akan dihubungkan dengan pengurus kewangan, pengurus pengeluaran, pengurus pemasaran dan kemudian kita boleh tambah lagi pengurus sumber manusia ataupun pengurus R&D mungkin, pengurus R&D. Kemudian kita lihat apakah kebaikan struktur fungsian. Pertama, penumpuan kepada bidang tugas yang diberikan sahaja. Maksudnya untuk jabatan pemasaran, pekerja-pekerja yang berada di situ hanya akan menumpukan kepada satu kerja sahaja, iaitu berkaitan tentang tugas pemasaran saja. Mereka tidak akan melakukan tugas yang lain, hanya kepada apakah tugas yang diamanahkan kepada mereka saja, iaitu bahagian pemasaran. Yang kedua, pertindahan penggunaan sumber dapat diminimkan. Maksudnya kita dapat kurangkan pertindahan sumber sama ada sumber manusia ataupun sumber bukan manusia. Penyelesaian masalah lebih cekap disebabkan pengkhususan ini akan mewujudkan kemahiran. Apabila pekerja menumpukan kepada satu kerja, mereka lebih cekap untuk melakukan tugas sebab mereka dah mahir. Hari-hari mereka melakukan tugas tersebut. Kemudian keputusan lebih cekap kerana keputusan dibuat secara berpusat. Sekiranya ada masalah di peringkat pemasaran, ianya akan diputuskan di bahagian jabatan pemasaran sahaja. Jadi di sini mereka akan membincangkan perkara tersebut dalam jabatan mereka sahaja. Dengan itu keputusan yang lebih cekap. Dan kelemahan fungsian ialah pertama melakukan tugas-tugas rutin. Maksudnya perkara yang dilakukan itu akan berterusan. Hari ini mereka melakukan pemasaran, esok pemasaran dan begitulah seterusnya.
yang mana nanti lahir akhirnya mereka ini akan kurang bermotivasi sebab melakukan tugas yang sama. Kemudian yang kedua, kurang berkomunikasi dengan jabatan yang lain. Maksudnya jabatan pemasaran hanya berkomunikasi dengan jabatan pemasaran saja. Begitulah dengan jabatan yang lain. Jabatan keuangan hanya berkomunikasi dengan jabatan keuangan saja. Kemudian pembangunan kerjaya terhad dalam bidang tertentu. Maksudnya apabila mereka mahir dalam pemasaran, mereka akan mahir dalam pemasaran saja. Mereka tidak mahir dalam bidang yang lain. Contoh dalam bidang keuangan ataupun dalam bidang sumber manusia. Bermaksud bahawa pembangunan ataupun peningkatan kerjaya hanya tertumpu kepada bahagian pemasaran saja. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, struktur yang kedua adalah struktur divisional, iaitu pembahagian jabatan. Pembahagian jabatan, satu bentuk penjabatan yang tugas atau aktiviti dikelompokkan berdasarkan persamaan produk, perkhidmatan atau pasaran. Dan ia terbahagi kepada 3, iaitu geografi, pelanggan dan produk. Okey, kita lihat di sini. Struktur organisasi divisional dia membahagikan mengikut 3, produk, pengguna dan geografik. Dan setiap division akan mempunyai jabatan fungsian masing-masing. Maksud dia, kita ambil contoh, katakan dia adalah jabatan produk. Contoh produk jabatan pakaian. Di bawah jabatan pakaian nanti akan wujud jabatan yang lain yang lebih kecil. Contoh jabatan fungsian seperti pemasaran, keuangan dan juga jabatan keuangan, jabatan pemasaran dan juga jabatan R&D. Okay. Ini bertujuan untuk memastikan setiap proses pengeluaran dan pemasaran sesuatu produk, setiap division tidak perlu bergantung kepada division yang lain. Ambil contoh, katakan syarikat ini mempunyai 3 produk, pakaian, kemudian kasut, dan yang ketiga adalah aksesoris. Maksudnya di bawah jabatan pakaian tersebut, ia tidak akan bergantung kepada jabatan kasut. Maksudnya dia tidak berkaitan. Pakaian boleh beroperasi sendiri tanpa bergantung kepada jabatan kasut. Dan begitulah juga kepada division-division yang lain. Kita lihat seterusnya, inilah contoh struktur divisional mengikut produk. Okey, apakah produk? Okey, contohnya ini ada pengurus besar. Okey, apakah produk yang dihasilkan oleh syarikat tersebut? Yang pertama, menghasilkan kasut sukan. Yang kedua, peralatan sukan. Yang ketiga, pakaian sukan. Ini adalah contoh produk yang dihasilkan oleh Adidas. Okey, maksudnya syarikat ini membahagikan kepada 3 divisional mengikut produk. Bahagian kasut, sukan dan pakaian. Okey. Kita lihat divisional mengikut pengguna, pengguna. Okey. Pengurus besar kemudian membahagikan kepada pakaian kanak-kanak, pakaian remaja dan juga pakaian dewasa. Ini demografik berdasarkan kepada pelanggan. Ambil contoh syarikat lain pula. Dan syarikat lain ini hanya mengeluarkan satu je, hanya mengeluarkan produk iaitu berasaskan pakaian. Tetapi di bawah pakaian tersebut, mereka ada menghasilkan lagi produk pakaian yang dibahagikan mengikut pengguna. Contoh, kanak-kanak, remaja dan dewasa. Dengan ini, syarikat tersebut akan membahagikan jabatan mereka mengikut pelanggan tadi tu. Okey, kemudian kita lihat seterusnya divisional mengikut geografi, tempat. Contohnya pengurus besar, kemudian membahagikan, kemudian organisasi ini mempunyai beberapa divisional, iaitu pengurus di kawasan tengah, pengurus di kawasan utara dan juga pengurus di kawasan selatan. Ambil contoh, kita ambil contoh, katakan sekarang ni pengurus kawasan tengah meliputi, kalau ikut contoh peta Malaysia, meliputi negeri Sembilan, Selangor dan mungkin Perak. Dan untuk kawasan utara mungkin merangkumi Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Dan untuk kawasan selatan merangkumi Johor,
dan Melaka. Dan setiap kemudian syarikat itu yang syarikat tu buat, ia akan bagikan kepada tiga lokasi. Contoh di sini adalah perkhidmatan cawangan bank yang dibuat berdasarkan kepada kawasan. Okey, kita lihat seterusnya. Apakah kebaikan struktur divisional? Kebaikan struktur divisional kita lihat sekiranya mengikut produk. Pertama, meningkatkan kemahiran dalam pengeluaran produk. Kemudian meningkatkan produktiviti dan kreativiti kerana melakukan pengkhususan kerja. Kemudian mudah untuk menangani perubahan dan masalah berkaitan dengan pengeluaran produk. Kita tengok tadi kalau yang produk, contohnya dia menggunakan pakaian sukan. Jadi apabila pakaian sukan ini fashionnya berubah, jadi division tersebut mudah untuk melakukan perubahan berdasarkan kepada trend ataupun fashion semasa. Yang kedua, untuk divisional mengikut pengguna. Pengguna. Contoh pengguna apa dia? Pertama, berasaskan kepada kanak-kanak, remaja ataupun dewasa. Meningkatkan dapat meningkatkan tahap perkhidmatan dan kemahiran pekerja yang dilatih untuk memenuhi kehendak pengguna. Maksud dia, untuk pakaian kanak-kanak, mereka yang berada di divisional pakaian kanak-kanak, mereka ini cukup dilatih dan mereka ini boleh memahami apakah keperluan kanak-kanak berkaitan tentang pakaian. Mungkin dari segi fabrik yang digunakan, mungkin daripada segi rekaan, mungkin dari segi warna. Jadi mereka ini memang boleh memahami apakah keperluan untuk pengguna tersebut. Seterusnya mengikut geografi. Pertama, mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan kehendak dan gelagat pengguna di kawasan masing-masing. Maksudnya untuk setiap kawasan tadi itu, lokasi dia bahagian tengah, bahagian utara, bahagian selatan, keperluan ataupun gelagat pengguna di setiap lokasi tersebut adalah berbeza, tak sama. Keperluan dan kehendak di bahagian Johor tak sama dengan di bahagian utara, contoh di Perlis tak sama. Jadi berdasarkan kepada geografi, pengurus akan lebih mengetahui di situ. Dia lebih faham. Okey, kita lihat kelemahan divisional. Pertama, kos yang tinggi. Kos yang tinggi kerana setiap produk akan mempunyai piawaian yang tertentu. Setiap produk yang berbeza akan memerlukan mesin yang berbeza, bahan yang berbeza. Kemudian pekerja bimbang, mereka hanya mahir dalam satu pengeluaran sahaja. Yang terlibat dalam bahagian pakaian, dia akan mahir dalam bahagian pakaian saja. Mereka tidak mahir dalam bahagian-bahagian yang lain. Kemudian divisional mengikut pengguna. Pertama, pertindihan usaha dalam menguruskan operasi kerana penekanan kepada pengguna bukannya tugas. Kita ambil contoh. Pengguna seperti kanak-kanak, iaitu remaja, dewasa. Mereka terlibat dalam pakaian. Mereka terlibat dalam pakaian. Maksudnya di sini, usaha yang mereka lakukan itu akan pertindihan tugas. Sebab mereka masing-masing terlibat dalam pakaian. Menggunakan peralatan, melibatkan mesin, melibatkan rekaan dan semua yang dilakukan itu adalah sama ataupun tak jauh berbeza. Yang membezakan hanyalah pakaian yang dihasilkan hanya kepada kanak-kanak dan pakaian ini kepada remaja, pakaian ini kepada dewasa. Tapi mesin yang digunakan sama. Semuanya menggunakan mesin jahit. Bahan yang digunakan sama, benang, jarum, semuanya sama. Kemudian yang kedua, melibatkan kos yang tinggi untuk mengupah, melatih dan membangunkan ramai pengurus untuk setiap pengguna. Pengguna kanak-kanak akan pengurus bahagian kanak-kanak. Kemudian ada pengurus bahagian remaja, pengurus bahagian dewasa. Okey, dan setiap pengurus ini akan dibangunkan berdasarkan kepada jenis pengguna tadi itu. Melatih pun akan melibatkan kos yang tinggi. Kemudian divisional mengikut geografi. Geografi ini maksud dia mengikut lokasi, mengikut tempat. Pengurus merasa kurang kuasa untuk mengawal pekerja
cawangan. Sebab apa? Pekerja cawangan ni terletak jauh daripada ibu pejabat. Ibu pejabat di Kuala Lumpur, tapi cawangan berada di bahagian utara, di Pulau Pinang, jauh di situ. Jadi mereka tidak dapat mengawal tingkah laku pekerja di cawangan tersebut. Kos yang tinggi disebabkan faktor demografi yang berbeza mengikut kawasan. Dan kos yang tinggi maksudnya mungkin kos sewaan, mungkin kos pengangkutan. Maksudnya sekiranya pengurus besar hendak membuat lawatan di Perlis, melihat cawangan di Perlis, mereka akan bergerak. Okay. Dan juga mungkin faktor kos sewaan. Setiap tempat kadar sewa dia adalah berbeza-beza. Berbeza-beza. Kadar sewaan di Kuala Lumpur tak sama dengan kadar sewaan di bahagian utara ataupun tak sama dengan kadar sewaan di bahagian selatan. Okey, kita pergi yang ketiga. Struktur yang ketiga adalah struktur metrik. Ianya merupakan gabungan di antara struktur divisional dan juga struktur fungsian. Dan ia juga dikenali sebagai sistem berbilang arahan. Setiap dan staf akan membuat laporan kepada dua orang ketua, iaitu ketua di Jabatan Fungsian dan ketua di Jabatan Divisional. Dan apakah ciri-ciri struktur metrik? Yang pertama, menggabungkan divisional dan fungsian, iaitu mempunyai dua rantaian arahan, menegak dan melintang. Menegak dan melintang. Menegak ke bawah, melintang yang daripada kiri, daripada kiri ke kanan. Kemudian pekerja perlu membuat laporan kepada dua orang ketua, iaitu Jabatan Divisional dan Jabatan Fungsian, dan struktur ini bercanggah dengan prinsip kesatuan arahan. Apa kesatuan arahan? Setiap orang ataupun setiap pekerja mempunyai seorang ketua, dan ini menyebabkan ianya sukar untuk diuruskan. Okey, inilah contoh struktur organisasi metrik. Okay. Kita lihat ini yang melintang, yang mana di sini ada pengurus kewangan dan ini ada pengurus pemasaran. Dia bukan setakat ini saja, nanti pelajar boleh sambungkan lagi ke sebelah sini, ke sebelah, iaitu pengurus pengeluaran, kemudian pengurus R&D. Okay. Kemudian dan menegak. Menegak di sini ke bawah ni, maksudnya dia ada pengurus projek A, pengurus projek B dan pengurus projek C. Okey. Kita lihat kita lihat bagaimana ia dihubungkan. Dihubungkan. Pengurus cawangan dia akan dihubungkan oleh pengurus kita lihat pengurus kewangan akan dihubungkan dan ia akan mengawal staf kewangan ni. Okey, tengok garisan ni. Baik-baik. Tengok garisan ni, kita lihat. Okey, dia turun ke bawah dan kemudian dia dihubungkan. Okey, kita tengok. Okey, maksud dia di sini untuk pengurus kewangan dia akan menjaga staf kewangan. Inilah staf. Dia akan mengawal staf kewangan. Di samping itu ia juga mengawal staf di bahagian keuangan yang kedua, dan dia juga mengawal staf keuangan yang ketiga. Begitu juga dengan pengurus pemasaran lah. Okey, kita tengok yang melintang. Untuk pengurus projek A, ia juga akan mengawal staf A. Ia juga akan mengawal staf di bahagian pemasaran. Okay. Jadi pelajar-pelajar sila berhati-hati dalam melukis struktur metrik. Yang mana ramai pelajar apabila melukis struktur metrik mereka menghadapi masalah untuk menghubungkan dengan garisan. Lihat baik-baik garisan ni. Okay. Kemudian kita lihat pengarah urusan dia akan berhubung dengan bahagian pengurus kewangan dan juga pengurus pemasaran. Dan kemudian garisan ini, dia ni kita lihatlah ke tepi, kemudian turun ke bawah. Kemudian dia, boleh belajar pastikan garisan ni betul, ikut garisan ni. Dan dia agak kompleks sedikit dan pelajar perlu membuat
latihan. Perlu buat latihan. Ambil kertas kosong dan kemudian lukis sendiri. Bagaimana untuk melukis struktur metrik. Ini penting nih sebab struktur metrik ni selalu pelajar-pelajar selalu menghadapi masalah untuk menghubungkan garisan. Okey, kita lihat seterusnya. Apakah kebaikan struktur metrik? Pertama, kebolehan untuk mengendalikan dua matlamat serentak kerana ada dua penugas autoriti. Maksudnya, seorang pekerja boleh melakukan dua kerja secara serentak. Bahagian kewangan dan juga bahagian projek. Kemudian organisasi lebih peka kepada perubahan dalam persekitaran. Kemudian kerjasama antara bidang dapat dilakukan dengan lebih cekap dan berkesan. Bidang apa? Iaitu kita lihat tadi bahagian pengeluaran A dan juga bahagian kewangan ataupun bahagian pemasaran. Jadi dua bidang tersebut akan bekerjasama. Kemudian peningkatan komunikasi antara pekerja dapat meningkatkan pertumbuhan perniagaan dan kepelbagaian keluaran dapat dilakukan. Peningkatan komunikasi sebab pekerja mempunyai dua orang ketua. Kemudian mereka pun berkomunikasi sesama mereka sebab ada hubungan kerja di situ. Jadi dengan adanya peningkatan komunikasi, perniagaan mereka akan lebih mudah berkembang dan produk dapat dihasilkan dengan lebih banyak. Okey, apakah kelemahan struktur organisasi metrik? Pertama, kos pengurusan yang tinggi. Contohnya, lebih banyak perbincangan terpaksa dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Kos pengurusan yang tinggi. Kos melatih ataupun kos mengadakan mesyuarat, kos mengadakan perbincangan. Kemudian, ketua yang ramai akan mewujudkan perselisihan faham antara staf dan pengurus. Percanggahan arahan berlaku di situ. Seorang pekerja akan ada dua orang ketua. Dan sekarang ni dia nak ikut ketua yang mana? Sekiranya arahan diberikan serentak. Jadi kat situlah berlaku perselisihan faham. Kemudian kuasa selalu didominasi oleh individu yang ekstrovert. Jadi kita lihat dua orang ketua, mana yang ekstrovert? Mana yang lebih menonjol? Katakan yang lebih menonjol adalah pengurus pemasaran berbanding dengan pengurus produk A. Jadi di sini pengurus pemasaran ini akan lebih menguasai pekerja mereka. Okey, setakat ni kuliah kita dan kita akan sambung lagi untuk tajuk seterusnya. Pelajar-pelajar jangan lupa isikan kehadiran dan jawab soalan di Google Drive sebagai yang pertama bukti kehadiran, yang kedua sebagai formatif penilaian. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.